Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'du. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, نلتقي مجددا في مائدة علوم القرآن. ففي الأسبوع الماضي تكلمنا عن جمع القرآن وترتيبه، وقد قلنا أن القرآن قد جمعه أبو بكر، وذلك لأمر يستدعي ذلك، وجمع القرآن للمرة الثانية في عهد عثمان، وذلك لأمر آخر يستدعي ذلك. ومن هنا نرى أنه ينبغي لنا أن نعيد هذا الأمر مرة أخرى حتى يثبت في ذهننا كل ما يتصل بهذا الموضوع حتى فهمنا هذا الموضوع جيدا. ومن هنا أسألكم يا إخوة أن تقوموا باختيار سؤال واحد يوجه إلى إخوانكم في هذه المجموعة. Jadi kita dah pelajari jam'ul Quran dan tartibnya, penyusunan Al-Quran macam mana. Dan yang seperti kita tahu sebelumnya bahawa pada zaman baginda Nabi dia punya cerita lain, sebab kondisi pada baginda Nabi alaihi salatu wassalam sepanjang hayatnya tak sama dengan apa yang berlaku pada zaman Abu Bakar dan khalifah-khalifah lain. Kita dah mengatakan bahawa jam'ul Quran yang pertama kali berlaku itu ada pada zaman Abu Bakar dengan sebab-sebabnya, dan selepas itu yang kedua kalinya pada zaman Utsman bin Affan dengan sebab-sebabnya. Oleh itu perjumpaan kita pada pagi hari ini adalah pengukuhan kefahaman. Jadi kita nak pastikan betul-betul kita faham, sehingga jika ada soalan nantinya dalam ujian mudah kalian jawab. Jadi bukan hanya sekadar untuk kita tahu, bukan hanya sekadar untuk kita tahu untuk menjawab soalan, tapi lebih luas daripada itu untuk kita bawa kefahaman itu, untuk kita bawa kefahaman itu dalam memahami Al-Quran dan tafsirnya. Jadi kalau kita belajar benda-benda begini hanya untuk nak pas ujian, minta kita narrow lah, sempit sangat kita punya minda tu. Okey, jadi saya minta kalian untuk membuat soalan, setiap orang satu soalan lah. Satu soalan, dan kalian minta atau macam ni,
saya yang akan buat soalan. Dan saya yang akan tunjuk siapa yang saya mahu. Macam mana? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh doktor. Boleh doktor. Okey, jadi saya bagi kalian masa 5 minit lah untuk buat persiapannya dan untuk menerima soalan-soalan saya, insyaAllah ya. Okey. Jadi nanti yang saya tunjuk itu untuk cuba jawab apa yang saya tanyakan itu yang nampakkan muka ya.
Okey, kita mulakan ya. Okey, soalan pertama. Ya. Limadha lam yajma'ir rasulu alaihi salatu wassalamu al-Qur'ana fi mushafin fi ahdihi. Faham soalan ke tak faham soalan? Faham. Okey. Siti Nurul Humairah. Ada ke tak ada? Atau kita berdasarkan abjad ya, supaya mudah sedikit. Ahmad Hamsi. Ahmad Hamsi, hal anta ma'ana? Okey. مرة أخرى السؤال. Limadha lam yajma'ir rasulu alaihi salatu wassalam al-Qur'ana fi mushafin fi ahdihi? لا أعلم. أنت لا تعرف. هل فهمت السؤال أم لا يا أحمد؟ لا. Patutlah kita tahu. Macam ni Ahmad. Kenapa Rasulullah pada zaman baginda Nabi masih hidup, Rasul tidak mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf? Itu dia punya soalan. Ahmad, faham soalan tu? Faham. Agak-agak kau tahu jawabannya? Jawapan dia. Okey. Aisyah binti Rumainur. Aisyah, hal anti ma'ana? Naam, doktor. Okey. Hal fahimti soal? Maratan ukhra, doktor. Limadha lam yajma'ir rasulu al-Qur'ana fi mushafin wahidin? Kenapa baginda Rasul tidak mengumpulkan Al-Quran semasa dia hidup itu dalam satu mushaf? Boleh jawab? Boleh jawab dalam bahasa Melayu ke, doktor? Boleh. Nampakkan muka Aisyah.
sebab pada masa zaman Rasulullah tu doktor, Ya. dia sudah sedia kukuh terpelihara dalam apa panggil dada-dada baginda. Maksudnya secara hafalan sahaja. Ya, betul lah secara hafazan. Maknanya sahabat dan baginda Nabi menjaga Al-Quran itu dengan hafazan. Tapi soalannya belum lagi terjawab. Kenapa macam tu? Kenapa tidak ada usaha daripada baginda Nabi untuk mengumpulkan semua dalam Al-Quran itu dan diletak dalam satu mushaf? Kerana keedah penurunan Al-Quran pada masa itu secara beransur-ansur dan tidak sekaligus. Ya, itu sudah boleh menjawab bahawa pada ketika itu penurunan Al-Quran secara beransur-ansur. Dan pada masa baginda Nabi wafat itu, baginda Nabi masih hidup, Al-Quran belum sempurna kan? Ya. Dan baginda dan ayat terakhir pun yang diturunkan kepada baginda tak lama kemudian baginda Nabi wafat, jadi tak ada masa baginda Nabi untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Itu satu jawaban, Aisyah. Ada lagi jawaban lain? Ada juga doktor. Ada juga sebahagian ayat tu yang diturunkan lebih awal tapi telah dimasukkan. Kemudian dimasukkan. Jadi maknanya kalaulah Al-Quran itu dikumpulkan semua dalam satu mushaf, andailah, let's say lah, Ar-Rasul arada ayajma al-Quran fi ahdihi wal Quran lam yazal yanzil, kemudian ada ayat yang dinasakh, maka sudah tentu dalam mushaf itu akan ada ayat yang dinasakh, dan itu menyukarkan kita lah, sebab ayat yang dinasakh ini ada yang memang sudah tak boleh lagi dibaca, mansukh tilawatan wa hukman. Ada yang tak boleh lagi kita baca dan memang sudah tak boleh kita lagi amalkan isi kandungannya itu. Itu betul lah. Betul. 2 dah Aisyah. Satu lagi Aisyah. Satu lagi apa? Tak tahu doktor. Minta maaf. Tak apa. Bagus Aisyah. Usaha yang bagus. Terima kasih. Siapa lagi yang nak bantu Aisyah? Saya lagi. Siapa itu? Sebab siapa? Siapa? Saidah doktor. Saidah. Nampakkan muka lah. Nampak ke? Tak nampak. Ya, buka. Okey, tak apa. Sila jawab. Ini siapa sebab ni? Ini siapa kan? Saidah buka kamera. Oh, Zaidah ya, Zaidah. Okey. Saya nampak Zaidah. Okey Zaidah. Jawablah Zaidah. Sebab dalam zaman Nabi tak ada penyelisihan kitab. Kitab. Sebab pada zaman baginda Nabi itu tak ada kertas. Tak ada kertas. Kertas mahal oi. Tamadun Cina adalah tamadun yang awal-awal produksi kertas. Jadi kertas itu kalau nak ambil, kena datang ke China. Atau datang ke Yaman. Sebab pada masa itu China dengan Yaman ada hubungan dagang. Tapi karena sukarnya dapat kertas,
sahabat ketika berdagang ke Yaman jumpa itu punya kertas, mereka tak akan beli pun sebab mahal. Mereka lebih sebab kalau orang Arab ke Yaman dia akan membeli rempah-rempah di sana. Rempah-rempah dan minyak wangi. Jadi buat apa beli kertas? Tak ada lagi keperluan pada masa itu kan. Dan kalaupun ada niat nak beli, kena berfikir sebab mahal dan mereka lebih mengutamakan keperluan mereka lah, rempah-rempah dan minyak wangi. Okey, jadi pada masa itu adawat al-kitaba lam tatawaffar. Okey, lam yakun inda sahabati hinaiz kalam wala kirtas. Macam mana nak menulis ya kan? Macam itulah. Okey, jadi itulah jawaban daripada kawan kalian. Terima kasih Aisyah dan Saidah. Terima kasih. Sama-sama, Jadi Doktor. ada 3 jawapan yang kalau kalian ditanya soalan macam tu, kenapa Rasulullah tidak mengumpulkan Al-Quran ketika dia masih hidup itu dalam satu mushaf sebabnya yang pertama itu karena Al-Quran masih berterusan diturunkan pada zaman baginda Nabi. Dan ayat terakhir pun wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah fi suratil Baqarah, ketika diturunkan itu tak lama kemudian baginda Nabi meninggal. Jadi memang tak ada masa lah Nabi nak usahakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Yang kedua, menurut Aisyah, pada masa itu proses nasakh masih berlangsung. Ya, jadi kalaulah baginda Nabi memerintahkan Al-Quran untuk dikumpulkan dalam satu mushaf, dalam keadaan proses nasakh itu masih berlaku, maka dikhawatiri akan ada ayat mansukh dalam mushaf tersebut. Dan itu akan mengelirukan umat. Sebab ada ayat yang dinasakh secara tilawatan wa hukman. Ada ayat yang dinasakh secara tilawat dan hukum. Memang tak boleh lagi dibaca dan memang tak boleh diamalkan. Dan yang terakhir menurut Nur Saidah, karena pada masa itu sukar, kehidupan sukar. Tak ada kertas, tak ada pena. Tak ada pena. Jadi tamadun Cina adalah tamadun yang pertama kali menemukan kertas, dan kalaupun sahabat nak membeli kertas dia kena ke Yaman. Dan memang tak ada niat untuk membeli sebab mereka lebih mengutamakan keperluan harian. Jadi seperti yang dikatakan Aisyah tadi, jadi pada masa itu baginda Nabi dan sahabat menjaga Al-Quran fi sudurihim. Kanu yahfazuna Al-Quran misla hifzihim sijillat ansabihin wa anajilihim. Jadi mereka itu macam itulah. Jadi mereka dikurniakan kekuatan hafaz. Ya, kekuatan hafaz yang kuat sebagai ganti daripada menulis di atas kertas. Okey, terima kasih. Soalan kedua pula. Mal asbab allati da'at allati addat allati da'at Aba Bakrin ila jam'il Qur'ani fi mushafin wahidin fi ahdihi. Mal asbab allati da'at Aba Bakrin ila jam'il Qur'ani fi mushafin fi ahdihi. Faham soalan ke? Apa? Tak apa. Aku tunjuk Asmah Radiyah. Asmah, are you here? Oh, Asmah.
Ayo ya Asma. Maratan ukhra Ustaz. Maratan. Mal asbab allati da'at Aba Bakrin ila jam'il Qur'ani fi mushafin fi ahdihi. Faham soalan ke Asma? Faham soalan Asma? Faham tak faham? Asma, faham ke soalan atau tidak? Apa sebab yang membawa Abi Bakr untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf? Itu dia. Asmah boleh jawab ke? Hal indaki jawab ya Asmah? Doktor, minta maaf, Asmah cakap dia tak dengar suara doktor. Macam tu ke? Ya. Okey, kalau macam tu tak apalah. Saya nak Irma. cuba boleh. Irmawati. Are you here, Irma? Ya, doktor. Faham soalan ke? Faham. Boleh jawab ke? Tahu, doktor. Tak tahu? Okeylah, Irma. InsyaAllah engkau akan tahu, Irma. Farah Liana. Hal anti ma'ana Farah? Ya, saya doktor. Oh, aku rasa engkau ada jawapan tu. Suara. Suara. Mantap pun. Okeylah Farah, jawablah Farah. فحدث أحداث عظام في بترة خلافته من ردة بعد العرب الذي كان يعتزمهم مسلم الكذب. Okey, fahamkan kita dalam Melayu. Aduh. Nampakkanlah muka ya. Oh, kejap Kau main game terus tu. Bahasa Melayu Nampakkan muka dulu. Melayu Kau nak bagi kami dalam bahasa Mandarin pun boleh. Tapi saya bagi Arab. Okey, Pak, itulah fahamkan kita dalam Melayu. Apakah kau betul faham atau tak? Itu je. Tapi salah ke jawapan saya? Jawapan kau itu dah betul lah. Hanya saja kita nak engkau fahamkan kami dalam Melayu. Tak faham dalam Melayu. Macam Pak.
Aku rasa kau malu-malu je Farah tu. Okeylah kalau macam tu Farah, kita ke Farhan Arzal. Farhan saudara Farah kan? Ya doktor. Engkau saudara Farah ke? Tak. Ya Allah, engkau masih mandi-mandi ke di sungai tu? Naiklah. Okey. Dah, okey Farhan. Boleh jawab. Farhan. Kerana pada masa di zaman Abu Bakar, dapat ramai hufaz yang syahid semasa perang. Betul lah kau punya jawapan tu Farhan. Farah, dengar tu Farah. Jadi pada masa Khalifah Abi Bakr, tuwfiya kathir minal hufaz الذين شاركوا في معركة اليمامة بين المسلمين ومسيلمة الكذاب وأنصارهم. هؤلاء الناس في اليمن ارتدوا عن الإسلام فهاربهم أبو بكر وشارك في الحرب كثير من الحفاظ والبعض منهم توفي هناك. Jadi pada masa Abu Bakar itu ada sebahagian kumpulan yang murtad lah, tak nak bayar zakat lah, tak nak patuh kepada khilafah Islam pada masa itu di bawah Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar ya sebagai seorang khalifah yang tegas, ini tak boleh dibiarkan, jom kita perangi mereka. Akhirnya berlakulah perang Yamamah antara umat Islam di bawah kepimpinan Khalifah Abu Bakar dengan orang-orang murtad di Yaman di bawah pimpinan Musailamah Al-Kadzab. Dan pada masa perang Yamamah itu ada sekumpulan al-hufaz yang ikut berperang. Dan di antara mereka banyak yang meninggal. Inilah yang menjadikan Umar risau. Kalaulah peperangan boleh jadi berlaku selepas perang Yamamah. Kita tak tahu perang apa lagi akan muncul selepas perang Yamamah ini. Di perang Yamamah dah banyak yang meninggal. Macam mana pula kalau ada lagi perang berikutnya? Hufaz, orang yang hafiz ikut berperang mati pula. Jadi Al-Quran akan pergi bersama dengan kematian mereka, kepergian mereka. Dari sebelum ini berlaku, Al-Quran kena ditulis dalam satu mushaf. Jadi meskipun Abu Bakar selepas mendengarkan cadangan Umar ini, berat hati nak buat sebab ini adalah perkara yang belum pernah dilakukan baginda Nabi. Tapi karena Umar berusaha meyakinkan dia sekali, dua kali, tiga kali, akhirnya Allah membukakan pintu hati Abu Bakar. Bahawa ini adalah cadangan yang bernas, memang kena buat. Macam tu. Farah. Dah faham ke Farah? Dah. Jadi kalau Farah diminta untuk jelaskan dalam Melayu sudah boleh kan? Soalan yang ketiga pula ya. Mal asbab allati da'at Utsman ila jam'il Qur'ani fi mushafin wahidin lil marrati tsaniyati fi ahdihi. Farah, Farhan, Ihsan. Ihsan, hal anta ma'ana? Ada Ustaz. Nampakkanlah muka engkau dengan senyum engkau itu. Ya Allah, engkau di mana ni? Di Madrid ke atau di Italiano? Spanyol. Spanyol. Engkau penggemar Barcelona atau Madrid? Dua-dua saya tak minat.
Oh, Rozamin. Engkau minat apa? Liverpool? Entahlah. Oh, okey. Macam tu. Engkau faham soalan ke? Soalan dia apa sebab Uthman bin Affan kumpulkan Al-Quran pada waktu dia? Itu dia. Hebat kau. Patutlah engkau ke Sepanyol. Aku tanya engkau. Apa bahasa Sepanyolnya paspor? Tak tahu tak? Ya Allah, takkan kita melakukan perjalanan ke suatu negeri kalau tak tahu satu dua kosakata? Nak tahu ke? Aku bagi tahu sekarang. Boleh. Pasapor. Pasapor. Apa tu? Pasapor. 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 Kau jangan main-main. Aku tahu bahasa Sepanyol loh. Okeylah. Ihsan, kau ada jawapan ke? Tak pasti. Tak apa. Yang tak pasti tu kongsilah supaya pasti. Wujudnya khilaf dalam pembacaan Al-Quran. Wujudnya Khilaf. Okeylah. Boleh je. Benang yang kusut itu aku boleh luruskan sedikit. Macam ni. Jadi pada zaman Uthman bin Affan sudah tentu peristiwa yang berlaku pada zaman Uthman tak sama dengan peristiwa yang berlaku pada zaman Abu Bakar. Abu Bakar kan? Kalau pada zaman Abu Bakar peristiwa besar yang berlaku banyak orang yang murtad, ya kan? Jadi kena diperangi orang murtad ini. Banyak orang yang tak nak bayar zakat kena diperangi orang macam ni. Pada zaman Uthman lain pula ceritanya. Pada zaman Uthman itu empire Islam dah bertambah luas. Ya, jadi sudah sampai ke Syria, sudah sampai ke Mesir, sudah sampai ke Yaman, sudah sampai ke di luar Hijaz lah, sudah sampai ke Syam, sudah sampai ke Basra, Kufah dan seterusnya lah. Jadi yang kita faham bahawa setiap bandar-bandar Islami itu dia ada tok guru sendiri. Ya, sebab baginda Nabi mengutus dahulunya, begitu juga Abu Bakar mengutus dahulunya sahabat-sahabat untuk mengajarkan Islam di bandar-bandar tersebut. Ya, macam Abdullah bin Mas'ud diutus ke sana, Ubay bin Ka'ab diutus ke sini, macam itulah. Jadi orang-orang yang ada di bandar itu punya tok guru masing-masing. Dan tok guru ini dia punya bacaan riwayat sendiri. Macam bacaan Abdullah bin Mas'ud, dia ada perkara-perkara dalam bacaan itu yang tak sama dengan Ubay. Jadi ketika anak murid tok guru ini berjumpa satu sama lain, ya kebarangkaliannya mereka mungkin berdagang ke Syam, jumpalah dengan dengan murid-murid tok guru lain lah. Jadi kita ambil contoh lah, jadi ketika mereka nak solat, ya okey, kita ambil lah murid tok guru Abdullah bin Mas'ud yang jadi imam. Tapi yang makmum di situ ada juga murid tok guru Ubay bin Ka'ab dan seterusnya lah. Banyak di situ anak murid tok guru yang lain lah. Jadi ketika murid tok guru Abdullah bin Mas'ud ini yang jadi imam, dia baca dengan bacaan dia, riwayat yang mereka terima dari Abdullah bin Mas'ud, makmum yang cakap, tak betul lah kau punya bacaan, engkau baca Maliki Yaumiddin. Tok guru aku tak ajarkan macam tu, tok guruku dia panjang Maliki. Engkau baca wadduha wal laili idza saja. Aku tak baca macam tu. Tok guru aku ajarkan wadduha wal laili idza saja. Akhirnya mereka ini fanatik semua, fanatik kepada tok guru mereka. Takkan tok guru aku silap. Tok guru aku itu adalah sahabat. Takkan juga tok guru aku silap. Tok guru aku pun juga sahabat. Hatta kada yaktatilun, itu bahasa dia. Sehingga mereka hampir saja nak berbunuhan karena perbezaan bacaan ini. Jadi sebagai seorang khalifah yang tahu situasi inilah,
kalau you jadi PM, you kena tahu situasi masyarakat. You jangan tidur je di atas kerusi itu. You kena tahu tu apa yang berlaku dalam masyarakat saya dan rakyat saya ni. Sudah makan ke tu belum? Sudah makan roti canai ke tu belum? Kena tahu semua benda-benda macam tu. Jadi Usman tahu benda itu. Akhirnya Usman mengatakan ini kena diakhiri. Macam mana? Kena tulis satu mushaf yang boleh diterima pakai oleh semua orang. Okey, jadi Tok Guru Abdullah bin Mas'ud boleh terima mushaf ini. Dan murid Tok Guru Ubay boleh juga terima ini. Macam itulah Usman mengakhiri perbezaan pandangan manusia ketika itu berkaitan dengan bacaan Al-Quran sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Okay. Satu lagi soalan saya sebelum kita menutupnya ini. Macam mana Usman menulis mushafnya itu? Mahiyat tariqatul lati ittaba'aha Usman fi kitabati mushafihi atau fi jam'i mushafihi. Irfan, hal anta ma'ana? Terima kasih Ihsan, engkau dah memberikan benang kita. Irfan. Ustaz. Okey, nampak kamu ke? Kau faham tak soalan tu? Engkau masih di Thailand? Engkau suka betul Thailand ya? Aku rasa engkau ada hati di sana. Jujurlah. Okey, tak apa. Itu kita boleh PM tepi. Okey, Irfan. Kau ada jawab, kau faham tak soalan ini? Soalan ni macam bagaimana Osman ni dia mengumpulkan dalam satu mushaf, Ustaz? Betul. Okey. Osman ni Khalifah Osman dia mengkumpulkan macam mana dia kumpulkan mushaf tu untuk jadikan satu Quran. Mushaf yang pada zaman sebelum dia, pada zaman Rasulullah, pada zaman Abu Bakar, dia telah kumpulkan dan dituliskan dalam satu mushaf, dan mushaf yang lain tu dia bakar dia dan hanya menggunakan satu mushaf untuk jadikan rujukan. Dah ke Irfan? Itu Ustaz. Aku rasa berbalau yang kau ke Thailand mengaji ke Tok Guru sana. Betul lah jawaban kau. Aku hanya nak tambah sikit lah. Jadi selepas Usman berjaya mengumpulkan mushaf Al-Quran dalam satu mushaf induk ya, mushaf ibu Ummul Masahif. Jadi Usman memerintahkan sahabat untuk menulis salinan mushaf ini ya. Jadi ada beberapa copy of mushaf. Jadi selepas itu satu naskah dikirim ke Mesir, satu naskah dikirim ke Kufah, Basrah, ke Yaman, ke Syria, macam itulah. Ya, jadi setiap bandar-bandar besar itu di Mekah, Madinah semua ada mushafnya dan sama dengan mushaf-mushaf yang ada di bandar-bandar lain. Nah, ada semua mushaf yang tak sama dengan mushaf Utsman minta dibakar. Jadi mushafnya Ali pun dibakar, mushafnya Abdullah bin Mas'ud pun dibakar, semua kena dibakar ya supaya tidak ada mushaf tandingan. Dan Utsman pada masa itu dia memerintahkan Zaid bin Sabit ya dan 3 sahabat daripada kalangan Muhajirin ya. Kalangan Muhajirin untuk mengumpulkan Al-Quran ya, menulis semula. Jadi kalau terjadi perbezaan pandangan maka dia kena ikut ikut pandangan Quraisy ya. Masih ada lagi metode-metode yang lain, ada yang kita jelaskan dalam buku itu. Okey. Saya rasa sudah cukup sebab masa dah habis ni.
Okey, terima kasih kepada kalian ya. Syukran lakum ala husni istimaikum wa mutaba'atikum li hadzal dars. نلتقي إن شاء الله نكتفي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شكرا. Waalaikumsalam. Syukran.